Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid kelas 6 dan 5 SKS? Seperti biasalah, Ustaz doakan, Ustaz harapkan agar semua murid-murid kelas 6 dan 5 SKS sentiasa sihat walafiat, sentiasa di bawah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, serta dijauhi daripada segala penyakit, terutama sekali penyakit yang menular pada masa ini, iaitu COVID-19. Pesanan Ustaz agar sentiasa menjaga SOP dan menjaga diri serta keluarga, insya-Allah. Dan untuk hari ini Ustaz akan bawakan mengenai sirah apabila murid melihat buku teks muka surat 152. 152, murid-murid akan bertemu dengan sambungan yang kita bincang pada minggu lepas, iaitu mengenai perkembangan selepas pembukaan Kota Mekah, perkembangan Islam selepas pembukaan Kota Mekah. Cuma hari ini sambungannya iaitu cabaran berdakwah. Cabaran Nabi serta orang Islam untuk berdakwah kepada orang yang bukan Islam agar memeluk Islam, untuk manusia ataupun orang-orang yang tinggal berdekatan dengan Kota Mekah serta Kota Madinah, insya-Allah. Tapi sebelum itu, Ustaz ingin bawakan murid-murid untuk membaca terlebih dahulu surah hafazan. Surah hafazan hari ini yang Ustaz nak bawa murid-murid membaca bersama Ustaz ialah surah hafazan yang kedua, iaitu surah Asy-Syarq. Diharapkan semua sudah ingat surah Asy-Syarq ini mempunyai 8 ayat. Jom kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Terima kasih kerana sudi membaca bersama Ustaz. Dan kita teruskan dengan PDP art kita pada hari ini. Kalau lihat buku teks 153, kalau tidak ada buku teks, lihat sahaja di skrin video yang Ayah Li paparkan. Kita lihat sambungan yang minggu lepas, iaitu cabaran berdakwah. Jadinya apabila orang Islam, Nabi serta orang Islam, Nabi Muhammad SAW dan orang Islam berjaya menawan Kota Mekah dan memerintah Kota Mekah untuk menyebarkan Islam yang lebih luas lagi, mempunyai beberapa cabaran. Cabaran-cabaran ini pun hadir. Jadi ada dua jenis cabaran yang diberikan kepada kita untuk dibincangkan. Okey, yang pertama, cuba lihat. Menghadapi penentangan bersenjata daripada musuh Islam. Okey, jadinya ini adalah maksudnya peperangan. Okey. Penentangan berlaku akibat kemarahan dan rasa tidak puas hati melihat kejayaan Islam membuka Kota Mekah. Mereka juga berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam. Maka tercetuslah beberapa peperangan seperti Perang Hunain dan Perang Tabuk. Jadi, apabila orang Islam berjaya menawan Kota Mekah, apabila Nabi Muhammad SAW dan orang Islam berjaya menawan Kota Mekah, orang yang tinggal berdekatan dengan Kota Mekah rasa tidak puas hati melihat kejayaan orang Islam berjaya menawan Kota Mekah, menakluk Kota Mekah dan memerintah Kota Mekah. Kerana mereka tahu Kota Mekah inilah satu tempat lubuk ekonomi. Jadinya siapa-siapa yang boleh pegang Kota Mekah, mereka boleh memegang ekonomi dan boleh memerintah sesuatu pemerintahan dengan lebih berjaya, kerana Kota Mekah itu sendiri
memberikan ekonomi. Apabila ada duit, boleh buat banyak perkara. Dan bukan itu sahaja, orang bukan Islam yang tinggal berdekatan juga merasa terancam. Mereka merasa terancam dengan kehadiran Islam. Mereka ingat Islam ini akan memerangi mereka. Padahal orang Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW serta sahabat-sahabat Nabi tidak mengancam orang yang tidak mahu menerima Islam. Hanya mereka yang menentang Islam sahaja akan diperangi. Jadi maksudnya mereka ni salah faham. Jadi mereka pun mahu menyekat pengaruh Islam. Jadi oleh kerana pandangan orang bukan Islam yang tinggal di berdekatan dengan kota Mekah tak rasa terancam, mereka pun tercetuslah peperangan di antara orang Islam dan orang kafir, orang bukan Islam. Ada dua peperangan, iaitu Perang Hunain dan Perang Tabuk. Okey, kita tengok Perang Hunain terlebih dahulu. Perang Hunain berlaku di Hunain pada tahun ke-8 Hijrah. Peperangan ini tercetus apabila Hawazin dan Nabi dan Bani Saqif tidak berpuas hati dengan kemenangan Islam dan merasa terancam. Bilangan kaum muslimin seramai 12,000 orang. Tentera musuh pula membawa anak, isteri dan harta benda bersama-sama dengan mereka. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan pada pihak Muslim. Selepas peperangan ini, ramai daripada mereka memeluk Islam, termasuklah Malik bin Auf yang mengetuai peperangan ini. Okey, peperangan yang pertama kita bincang ialah peperangan Hunain, namanya Perang Hunain. Berlaku di satu tempat iaitu Hunain. Di Hunain. Hunain ni satu tempat. Jadinya mereka ni tidak puas hati seperti yang kita bincang tadilah. Tidak puas hati kerana orang Islam berjaya menawan kota Mekah dengan senang. Tidak ada peperangan yang kita bincang dulu. Hanya ada sedikit penentangan. Daripada 4 bucu tu hanya 1 bucu saja yang ada peperangan. Tu pun sedikit sahaja. Jadi mereka ni tidak puas hati. Jadi kabilah yang terlibat ialah kabilah Hawazin dan Bani Saqif. Sekali lagi, kabilah Hawazin dan Bani Saqif. Mereka inilah yang terlibat dengan peperangan Hunain ni. Jadi pada ketika itu Nabi dan orang Islam, tentera Islam seramai 12,000 orang bergerak menuju ke Hunain. Dan apabila sampai di Hunain, maka berlakulah peperangan. Tetapi yang menariknya ialah tentera musuh yang terdiri daripada Bani Saqif dan kabilah Hawazin ini membawa anak, isteri, harta benda semua sekali semasa peperangan ini. Atas alasan apa? Atas alasan untuk menimbulkan rasa kesihan apabila orang Islam tengok orang perempuan ada, isteri ada, jadinya tidaklah membunuh mereka. Tetapi memanglah orang Islam tidak akan membunuh, tidak akan memerangi orang-orang yang tidak terlibat dengan peperangan. Anak-anak kecil, orang tua, memang orang Islam tidak akan melibatkan dalam peperangan. Dan peperangan ini semestinya dimenangi oleh orang Islam, alhamdulillah. Dan ketua musuh itu, ketua kabilah Hawazin dan kabilah Saqif ini ialah Malik bin Auf. Jadinya setelah kalah dalam peperangan, Malik bin Auf ini pun memeluk agama Islam. Jadi alhamdulillah ramai daripada kalangan kabilah Hawazin dan Bani Saqif telah memeluk agama Islam. Okey. Yang seterusnya, Perang Tabuk. Perang Tabuk berlaku di Tabuk pada tahun ke-9 Hijrah. Peperangan ini tercetus apabila kerajaan Rum merasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam yang semakin meluas
bilangan kaum muslimin seramai 30,000 orang, manakala bilangan musuh adalah seramai 40,000 orang. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan di pihak Muslim tanpa berlakunya pertempuran setelah Allah mencampakkan rasa gerun dan takut di hati musuh. Jadi peperangan Tabuk ini berlaku setahun selepas peperangan Hunain, berlaku di satu tempat iaitu Tabuk, di antara orang Islam dengan orang Rum, dengan kerajaan Rum. Kerajaan Rum ini ialah berada di Eropah sekarang ini. Mungkin murid-murid kelas 6 dan 5 pernah tengok, pernah dengar perkataan Rum. Rum, R-O-M-E tu. Itulah dia Rum. Belah-belah Eropah. Telah rasa tidak puas hati dengan pengaruh Islam yang semakin kuat, semakin melebar. Mereka pun ingin berperang dengan orang Islam. Ketika berlaku peperangan itu, tentera Islam seramai 30,000 orang dan tentera musuh, tentera kerajaan Rom seramai 40,000 orang. Tapi yang menariknya, perang Tabuk ini walaupun dinamakan perang Tabuk, tetapi tidak berlaku peperangan. Kerana apa? Walaupun mereka itu hendak berperang, tapi apabila sampai waktu hendak berperang, tiba-tiba rasa gerun di pihak orang bukan Islam, walaupun mereka seramai 40,000 orang, mereka takut tengok orang Islam yang seramai 30,000 orang yang penuh dengan semangat juang yang ingin berjihad. Jadi kalah yang gitu ya, panggil gerun tengok orang Islam pakai kalah, takut dan terus balik semula ke Rom, tidak berlaku peperangan. Jadinya mereka mengaku kalah awal-awal tanpa berlakunya peperangan. Dan kita teruskan dengan cabaran yang kedua dengan rekah ni, sebab masa pun tidak lama dah ni, pendek dah, tinggal masa. Yang kedua, menghadapi golongan munafik. Golongan munafik ialah mereka yang berpura-pura Islam dan tinggal bersama-sama dengan kaum muslimin. Golongan ini selalu mencari jalan untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Antaranya ialah sentiasa memberikan alasan dan menolak apabila diminta berganding bahu mempertahankan agama dan negara. Ini adalah cabaran daripada pihak munafik. Munafik ini ialah orang yang berpura-pura dia memeluk Islam tapi hatinya masih lagi menyokong orang bukan Islam, masih lagi kafir. Jadi mereka ni apabila diminta untuk berperang, untuk melawan orang bukan Islam, untuk melawan musuh, mereka ni tidak akan pergi dan mereka ni akan memberi alasan yang macam-macam. Kata tak boleh pergilah, sakit perut lah, macam-macam alasan kerana mereka tidak mahu berperang. Kerana mereka ini adalah munafik, bukan orang Islam yang sebenarnya. Seterusnya, menjalinkan hubungan dengan Raja Rom untuk bersama-sama melemahkan umat Islam. Untuk melemahkan umat Islam. Jadi orang-orang munafik ini dia menjalinkan hubungan dengan Raja Rom. Jadinya salah satu sebab berlakunya perang Tabuk dengan kerajaan Rom ini ialah daripada hasutan golongan munafik ini yang meminta bantuan daripada kerajaan Rom. Jadi apa-apa pun tentera Rom apabila berhadapan dengan tentera Islam, mereka takut dan mereka gerun. Dan yang terakhir, orang munafik juga membina masjid Dirar dengan tujuan menyayangi masjid Quba dan memecah belahkan kaum muslimin. Di mana orang munafik ni orang yang berpura-pura memeluk Islam, tetapi hati mereka bukan Islam, telah membina masjid Dirar sebagai pusat ataupun markas mereka dan menyayangi masjid Quba. Tapi sayangnya cita-cita mereka ini tidak berjaya kerana mereka ini adalah hidup dalam keadaan berpura-pura.
Jadi setakat itu sajalah untuk pelajaran hari ini mengenai cabaran yang timbul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam berjaya menawan kota Mekah. InsyaAllah bertemu lagi pada minggu hadapan untuk sesi pembelajaran secara PDF seterusnya. Diharapkan semua murid bersedia pula minggu hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.